Okay, after kita dah kenal Tn, n term, dan kita juga dah kenal sikit tentang Sn, now kita boleh proceed kepada next, iaitu berkenaan dengan arithmetic sequence and series. Okay, arithmetic progression ataupun arithmetic sequence dalam nota ni dilabel sebagai AP, refer to arithmetic, okay, is a sequence that has common difference, okay, common difference between two successive term. Bermaksud kita nak detect sesuatu sequence itu arithmetic, kita boleh cari dia punya common difference. Okay, contoh di sini ada dua sequence. Bagaimana kita nak tahu kedua-dua sequence ini adalah arithmetic? Dengan cara kita cari dia punya common difference. Okay, cara untuk cari common difference adalah kita mesti buat proses tolak. Tapi cara untuk tolak adalah, sebagai contoh, sequence yang pertama ni, kita mesti tolak term yang di belakang dengan term yang sebelumnya. Okay, sebagai contoh, Madam label, okay, this is T1, T2, T3, T4. Okay, bila kita nak buat proses tolak, kita mesti tolak contohnya term yang belakang dengan term yang sebelumnya. Okay, contoh untuk cari D, Madam akan buat T2 minus T1. Okay, dan dapat nilai 6 minus 2 which is 4. Ataupun boleh juga kita buat T3 minus T2. Okay, so T3 minus the next T, okay, T3 minus T2. So kita akan dapat 10 tolak 6 which is nilainya 4. Okay, boleh juga kamu try kalau nak buat T4 minus T3, akan dapat juga D dia 4. Okay, so bila kita kira buat proses tolak ni, kita jumpa D nya adalah sama nilai which is 4. So therefore kita kata untuk sequence ini common difference atau nilai D nya adalah 4. Okay, same goes untuk sequence yang kedua. Kita ada T1, T2, T3 and T4. So kalau kita nak check ini arithmetic atau tidak, kita boleh cuba buat proses tolak T2 dengan T1. Okay, so kita kata kita mencari D. So bila kita buat proses tolak T2 minus T1, kita akan ada 18 minus 21 which kita dapat negative 3. Okay, try untuk tolak next term which kita ada T3 akan tolak dengan T2. So we'll see kita akan dapat tak nilai yang sama, which is kita ada 15 minus 18 which also give us negative 3. So kita nampak untuk sequence yang kedua, kita punya D adalah bernilai negative 3, sama. So kita boleh kata bahawa soalan ini atau sequence ini adalah arithmetic sequence dengan nilai D nya adalah negative 3. So very important untuk arithmetic sequence, kita mesti tahu dia punya common difference. Okay, so bila kita ada arithmetic, okay, progression or sequence, ada dua perkara kita kena tahu, which is the first term T1. Okay, T1 kita akan denote sebagai A di sini. Okay, so T1 kita denote sebagai A, dan common difference-nya yang kita kira tadi tolak-tolak tu, okay, kita akan define dia sebagai D. Okay, so D di sini adalah common difference. Okay, ada satu formula Tn di sini yang kamu perlu highlight pada nota, which is this one. Okay, tolong highlight. Ini adalah formula n term. Tadi Madam dah explain tentang n term. N term means kita mencari formula Tn. Okay, so formula Tn bagi arithmetic adalah A plus n minus 1 D. Ini adalah cara explanation macam mana kita dapat formula ini. Okay, so kalau boleh hafal sikit formulanya, Tn equals to A plus n minus 1 D. Okay, so di sini selepas ni hopefully, okay, kalau katakan T1, okay, so our n T1 our n is 1, so kita akan ganti 1 dekat sini. Kita akan ada A plus 1 minus 1D. So for T1 kita akan ada A plus 0D which is equals to A. Sebab tu first term bagi arithmetic T1, okay, T1 di sini nilainya adalah A. Okay, first term always kita panggil A. Okay, kalau T2, kita akan replace T2, kita akan replace n kita dengan 2. So, A plus n minus 1D. So, kita akan ada A plus D.
Kalau T3, kita akan ada A plus, now kita punya N adalah 3 ya. So kita akan ganti di sini 3. So 3 minus 1D which is equals to A plus 2D. So selepas ni, let's say kalau if I ask you T100, the 100 term, so apa kamu patut boleh terus dapat dia punya formula Tn. This one would be A plus 99D. Disebabkan kita ada formula di sini N minus 1. So sentiasa you akan ada 100 minus 1. That is why you dapat 99. Okay, let's say kalau nak T56. So you akan ada A plus 55D. Okay, so harap kamu nampak pattern dia. T2 kita ada A plus D. T3 kita ada A plus 2D. T100 kita ada A plus 99D. T56 kita ada A plus 55D. Okay, so alert dengan yang di sini we have N minus 1D. Okay, so kita tengok pada example 4. Okay, untuk example ini disuruh cari the nth term. Find the nth term of the following arithmetic. So kita confirm ketiga-tiga soalan kita ni adalah arithmetic. Okay, so disuruh cari nth term which means kita nak create formula Tn. Okay, what is the Tn? Remember, Tn mesti in terms of N, mesti ada N di bahagian kanan formula kita. So since this is arithmetic, benda yang penting adalah kena tahu apa itu A, apa itu D. So A bagi sequence ini adalah 3, A adalah first term, D adalah 7 minus 3. Okay, ambil yang second term minus first term. So kita dapat D equals to 4. So bila kamu create formula, you just have to write down formula Tn adalah A plus N minus 1D. Okay, now kita nak formula Tn kita dengan cara kita replace A dan D. So A adalah 3. Okay, so A di sini adalah 3 plus N minus 1 kita biarkan. Okay, sebab kita nak formula kita in terms of N. Dan kemudian kita ada D di sini, boleh replace D dengan 4. Okay, so kita ada simplify yang kita punya formula Tn ni, kita akan ada 3 plus 4n minus 4. Boleh simplify lagi, which kita ada 4n minus 1. So ini adalah formula Tn kita. Okey, apa kegunaan formula Tn ni? Formula Tn, bila mana kita ada formula Tn, kita boleh guna formula ini untuk cari sebarang term. Okey, once kamu ada Tn, contoh kalau madam nak T11, kamu terus pakai formula ni T11 dan kamu akan ganti tempat N dengan 11. Itu kegunaan formula Tn. Okey, contoh soalan ni dia nak, perhatikan ayat yang di belakang, hence determine the 20th term. Maksudnya T20. Okey, soalan suruh cari T20. So, ada tadi kalau kamu ingat yang bahagian atas sini, kalau T20 kita boleh cari dengan cara A plus 19D. Okey, tetapi disebabkan kita dah ada formula Tn, kita tak perlu lagi pakai yang ni. Okey, kalau formula ni kamu kena ganti A, kamu kena ganti D. So, kiralah bahagian sini. Cuma sekarang disebabkan kita dah ada formula Tn, tak perlu pakai ni. Okey, so kita ada T20. Kita ganti saja. Saya nak T20. So, saya akan ganti N saya dengan 20 minus 1. Okay, so kita ada 4, 20 minus 1. So, bila calculate ni, kita akan dapat T20 nilainya adalah 79. Okay, terus jumpa jawapan. This is the Tn and T20. Okay, tak perlu pakai formula yang ini. Okay, sebab kita dah ada formula Tn yang kita dah adjust. Okay, now untuk soalan B dan C, boleh cuba buat sendiri. Cari A, cari D, create Tn, okay, dan cari the 20th term menggunakan Tn yang kamu dah create. Okay, next kita cuba buat example 5. Okay, basically melibatkan penggunaan formula Tn. Okay, so Tn bagi arithmetic. So, find the number of term in the arithmetic progression. So, diberitahu dah ni arithmetic. So, benda pertama, every term dapat
soalan arithmetic, pastikan kamu jot down nilai A dan D. Okey, sebab dia memang akan digunakan dalam formula arithmetic. Okey, so untuk soalan ni hati-hati, A-nya adalah 7. Okey, so A equal 7 dan D adalah kita boleh kira 13 tolak 7, which kita dapat nilai 6. So kita ada A dan D, baru kita boleh apply dia punya formula. Okey, soalan ni dia kata find the number of terms. Okey, kita tahu kita ada T1, kita ada T2, kita ada T3, and then dia dot dot dot, and this one kita nak tahu dia T berapa. 307 tu dia term yang keberapa? Itu soalan ni nak tahu. Okey, so apa yang kita akan buat adalah kita akan apply formula Tn. Okey, formula Tn untuk arithmetic adalah Tn equals to A plus n minus 1 D. Now, bila kita nak cari T keberapa, meaning to say kita nak cari dekat sini n-nya berapa. Okey, sebab kalau yang ni kita boleh sebut T1, T2 ada 2 term, T3 ada 3 term. Sekarang ni yang ini T ke berapa? So if I know the N here, saya boleh sebut ini T ke 51 contohnya, atau T 100 contohnya. So saya tahu dia ada 100 term. Sekarang saya tak tahu. So kita punya aim adalah to find N. Okay, find N. So macam mana nak cari N itu, kita akan replace everything yang kita tahu pada formula Tn ini. So kita ada Tn right here sebenarnya. Okay, Tn. So nilai Tn ini adalah 307. Kita ada nilai A7 plus N adalah perkara yang kita nak cari dan D adalah 6. So sebenarnya kamu boleh solve ini untuk cari N. So kita ada 307 equals to 7 plus, kalau nak expand hati-hati, 6n minus 6, and then boleh kamu pindah-pindah dan dapat 6n equals to 306, and so kita dapat n is equals to 51. Okay, so kita dapat n equals to 51 membawa maksud T kita di sini ataupun nilai 307 ni adalah term yang ke-51. So secara overall starting from 7 to 307 membawa maksud kita ada 51 terms all together. Okay, next kita proceed kepada example 6. Okay, soalannya ada sedikit berbeza. How many multiple of 7 are there between 100 and 500? Okay, multiple of 7 maksudnya gandaan 7. Boleh juga pakai sifir 7. Okay, tetapi kita tahu kalau kita nak gandaan 7, bermaksud nombor tu kita akan tambah 7, tambah 7, tambah 7 untuk dapat the next term. Okay, so katakan kita nak nombor gandaan 7 yang daripada 100 hingga 500. Okay, kita tak mau bermula dari 7, tak mau. Okey, sepatutnya nombor gandaan 7 ni dia akan start macam ni. 7, 14, 21, sifir 7, okey. 28. Tapi kita tak mau bermula daripada 7. Kita nak nombor gandaan 7 yang berada di antara 100 sehingga 500. Okey, so kalau bermula daripada 100, okay, kita boleh try and error untuk dapatkan the first term dulu. Okay, the first term sahaja dulu. So kita tak pakai sequence yang ni. Okay, kalau 100, ini bukan nombor gandaan 7. Okay, cuba kamu bahagi dengan 7. 100 bahagi 7, dia akan hasilkan point. Tak mau. Kita nak bila bahagi 7, dia dapat nombor bulat. Okay, so kamu boleh try. 100 bukan 101 bahagi 7. 102 bahagi 7, 103 bahagi 7, 104 bahagi 7, 105 bahagi 7. So kalau kamu try, kamu tengok nombor 105 ni kalau kita bahagi dengan 7, okey, dia akan dapat nombor bulat. Okey, which is 15. Bermaksud 105 adalah gandaan bagi 7. So kalau kita check ini dapat point. So sebenarnya untuk gandaan 7 di antara 100 hingga 500, kita akan start dengan 105. So medahkan padam semua ni. Okey, so kita ada 105 dan sequence kita akan diteruskan dengan tambah dengan 7 lah sebab gandaan 7. So dia akan jadi 112 tambah lagi 119 dan seterusnya. Cuma kita nak kita punya sequence ada ending sebab dia nak antara 100 dan 500. So kita dah start tadi yang bahagian depan. Now kita nak tengok
sampai 500, manakah nombor yang sebenarnya gandaan 7? Okay, so boleh kamu try juga backwards. So kalau 500 bahagi 7, adakah boleh hasilkan nombor bulat? Tidak, dapat point. So 499 divide by 7 pun tak boleh. Okay, 498 divide by 7 pun akan dapat point. And lagi satu number kita boleh try, 497 bahagi 7 akan dapat 71. So this one okay, bermaksud 497 adalah gandaan bagi 7. So kita punya last term sebenarnya adalah 497. So ini adalah sequence kita. Dia akan stop pada, bermula dengan 105 dan akan stop pada 497. Okay, so kita akan ada di sini A is 105 and last term kita, okay, which is Tn yang terakhir. Ini adalah T1, T2, T3, this one T berapa? Okay, so kita nak tahu pada 497 ini dia adalah term yang ke berapa, meaning to say kita nak cari N juga. Okay, kita nak tahu sepanjang sequence kita ni ada berapa term yang multiple of 7. So method untuk cari jawapan pada soalan ni lebih kurang sama dengan example 5. Okay, kita nak tahu pada 497 the last term ini dia adalah term yang keberapa. Saya kena cari N-nya berapa. So masih boleh pakai formula ini solve untuk cari N. Okay, so boleh cuba untuk buat sendiri berserta dengan example 7 dan example 8. Okay, tadi kita dah kenal dengan Tn. Okay, N term. Now kita nak kenal pula dengan sum to N term, which kita akan denote sebagai Sn. Okay, sum of the first N term. So kalau kamu ada orang tulis S3, kamu kena faham bahawa dia adalah hasil tambah bermula dari T1 plus T2 plus T3. Okay, kalau ada S10, it means that kita akan buat operasi tambah bermula dari the first term T1 akan tambah sehingga T10. Okay, so itu maksud sum, mesti ditambah dari first term. Okay, di sini ada formula. Okay, macam mana untuk dapat formula Sn. So again, yang ini tolong highlight. Okay, formula Sn adalah n over 2 divided by 2a plus n minus 1d untuk arithmetic sequence and series. Okay, ini adalah formula Sn dia. Okay, however, dia ada dua formula sebenarnya. Okay, yang ini adalah yang pertama. Okay, kita ada satu lagi formula yang boleh kita guna, which dia datang daripada bahagian sini. Ini adalah proving dia. So, Madam nak ambil yang sini, kamu boleh buat anak panah begini. Dia boleh menghasilkan the next formula sebenarnya, which kita ada Sn is equals to n over 2 A plus L, which L ini stand for, L adalah last term pada sequence atau series kamu. Okay, so ada dua formula kita boleh guna, kita ikut kesesuaian soalan. Okay, now kita tengok example 9. Okay, find the sum of the following series. So ada dua soalan dekat sini, kita buat dulu soalan A. Okay, dia bagi tahu siap-siap this is an arithmetic dan disuruh cari sum. So ini adalah formula untuk sum bagi arithmetic. Okay, cari soalan A. Find the sum of 25 terms. Sepatutnya kamu dah boleh tahu kita mencari S25. Okay, bila nak guna formula Sn is either kamu mesti kena ada the N, mesti ada A, mesti ada D. Ataupun kamu mesti ada N, kamu mesti ada A dan kamu mesti ada last term. So kita keluarkan maklumat daripada soalan A. Soalan A bagi tahu kamu mesti cari S25, which means N sudah ada. N adalah 25. Okay. First term is 5. So kita keluarkan maklumat. A adalah 5, the first term. And last term is 41. So kita ada L dekat sini, which is 41. So bila ada L, lebih mudah kalau kita pakai formula yang kedua. Okay, so kita ambil formula kedua, dia adalah Sn equals to n over 2 and then A plus L. Okay,
So S25, kamu kena faham bila kamu tulis S25 bermaksud kamu dah cari hasil tambah bermula dari T1 sehingga T25. Okay, so untuk soalan ni dia adalah T1 plus dot 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 plus T25. Although kamu tak tahu dia punya sequence, kamu tak perlu tambah manually tekan kalkulator T1 tambah T2 tambah T3, tak perlu. Disebabkan kita dah ada A, kita dah ada L, the last term, kita boleh terus apply formula untuk kita dapat jawapan. Okay, tanpa perlu tahu sequence dia. Okay, so this one, N is 25. Okay, so N di sini adalah 25. 25 over 2. A is 5 plus L is 41. Okay, so kamu boleh terus press calculator. Dia akan bagi jawapan S25 is equals to 575. Okay, so dapat hasil tambah tanpa kita tahu apa sequence dia. Okay, untuk soalan B pula. Okay, kalau soalan B, kita ada series. Okay, dibagi series pada kamu, kita ada 3 plus 5 plus 7 plus dot dot dot. Tapi dia nak kamu cari sum sehingga 60 terms. Okay, 60 term. Maksudnya kamu disuruh cari S60. By right, kamu dah tahu kamu perlu cari, kamu dah ada N. Okay, N adalah 60. Cuma sekarang kita tak ada last term. Kita punya series ni continuous. So, no last term, jangan pakai yang ni lah. Kita akan pakai formula atas. So, formula ini, N kamu dah ada 60. You just have to find A dan D sebenarnya. Okay, so A bagi soalan ini adalah 3. And D adalah 5 minus 3, which is equals to 2. Okay, next baru kita boleh apply formula. So, kita akan pakai formula Sn equals to N over 2, 2A plus N minus 1 D. Okay, saya mencari S60. So, my N, semua N saya akan diganti dengan 60. Okay, so 60 over 2. 2A saya adalah 3 plus 60 minus 1, which is 59, dan D adalah 2. Okay, so hati-hati bila kamu tekan calculator untuk bahagian yang di dalam bracket ni. Okay, tekan yang ni dulu. And then baru darab dengan 60 over 2. So, kamu akan jumpa jawapan sebenarnya 3720. Okay, so ini adalah hasil tambah daripada sequence ini, daripada T1 first term akan ditambah sehingga T60. Okay, kita tak perlu list down sampai 60 term, tapi kita boleh dapat hasil tambah dia dengan menggunakan formula sahaja. Okay, so ada example 10 and example 11 untuk kamu cuba buat sendiri before kita masuk kepada geometric sequence and series.